Dah. Okey, cikgu akan beritahu jawapan untuk setiap soalan yang awak buat semalam. Okey, manakah ramai yang salah? Jadi cik terangkan satu persatu jawapan dia. Okey, soalan pertama, apa objek apa dia kat sini? Objek ialah kecenderungan suatu objek untuk menentang perubahan terhadapnya. Okey, so jawapan dia adalah inersia. Okey, maksud inersia tu dia selai upaya akan mengekalkan keadaan dia yang asal, ataupun maksud yang lain dia akan menentang apa-apa perubahan terhadapnya. Okey, yang kedua, B, inersia objek menyebabkan suatu objek yang bergerak akan apa kecuali dikenakan daya luar. Jadi kalau objek tersebut cikgu cakap tadi dia akan kekalkan keadaan asal. So kat sini apakah keadaan asal dia? Keadaan asal dia adalah bergerak. So objek tersebut sedang bergerak. Jadi kalau dia sedang bergerak, dia akan terus bergerak. Sini jawapan dia, terus bergerak. Kecuali lah kalau dikenakan daya luar. Contoh kalau bola tu sedang bergerak, dia akan terus bergerak kecuali kalau ada sesuatu yang menahannya daripada dia terus bergerak. So dia akan berhentilah. Itu adalah inersia. Dan yang C, inersia objek menyebabkan suatu objek yang pegun akan apa kecuali dikenakan daya luar. Jadi keadaan asal objek ini adalah pegun. Maksudnya objek tersebut tak bergerak. Jadi dia akan kekal pada keadaan pegun kecuali kalau dikenakan daya luar. Contoh kalau bola tersebut tak bergerak, jadi statik. Jadi kalaulah tak ada siapa yang tendang dia tak akan bergerak lah, kecuali kalau ada angin ke ataupun ada seseorang yang menendang bola tersebut, so dia akan bergerak. Jadi dia akan kekal pada keadaan pegun kalau asal dia adalah keadaan dia adalah pegun. Okey, D, semakin besar apa objek, semakin besar inersia. Jadi kita tahu inersia ini dipengaruhi oleh jisim. Jadi semakin besar jisim objek, semakin besarlah inersia objek. So jawapannya adalah jisim. Okey, momentum ni kita akan belajar minggu ni. Okey, E tak ada. Okey, nombor 2. Okey, dia dah bagi dah pilihan jawapan, jadi tuliskan jawapan yang betul pada ruangan. Okey, apabila kereta yang pegun, okey, maksudnya kereta tersebut statik dan tiba-tiba dipecut secara tiba-tiba. Penumpang kereta yang kat dalam tu akan terhumban ke belakang. Dia akan ke belakang lah bila kereta tersebut tiba-tiba bergerak. Okey, yang ni pula apabila kereta yang bergerak, okey, dia dah bergerak dengan laju, tiba-tiba berhenti. Jadi penumpang kereta tersebut akan terhumban ke hadapan. Okay, ingat dia akan reaction kita adalah secara berlawanan. Okey, C, semakin kecil jisim suatu objek, jadi kalau objek tersebut kecil ataupun ringan, semakin mudah untuk menggerakkannya. Kenapa mudah? Sebab inersia dia adalah kecil. Okay, ingat bila inersia itu kecil, bermaksud dia mudah untuk bergerak dan mudah untuk berhenti. Okay, D, semakin besar jisim objek, semakin apa untuk menghentikan atau memperlahankan kelajuannya. Semakin sukarlah. Kenapa sukar? Sebab inersia dia adalah besar. Kenapa besar? Sebab jisim dia adalah besar. Okay. Nombor 3. Okey, ini adalah radas untuk mengkaji konsep inersia. Okey, radas ini ada dua ladung kat sini, P dan Q. Jadi objek P dengan Q ini ditolak dengan daya yang sama supaya berayun dengan serentak. So kita akan tolak dua-dua ni supaya dia berayun. Okey, A, apakah yang dimaksudkan dengan inersia? Okey, so ada dua maksud yang cikgu bagi kat sini. Sama ada orang cakap inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk menentang perubahan terhadapnya. Okey, yang ni pun betul. Ataupun yang ni, inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekalkan keadaan asal. Okey, ramai yang jawab semalam cikgu tengok inersia ialah sifat semula jadi objek. Jadi ayat tersebut tak lengkap, jadi cikgu tak bagi markah. Okey, jadi yang lengkap adalah inersia ialah kecenderungan objek untuk tentang perubahan, menentang perubahan terhadapnya. Contoh tadilah, kalau dia dalam keadaan pegun, dia akan menentang kalau ada daya untuk gerakkannya. Tapi kalau objek tersebut sedang bergerak, dia akan menentang kalau ada objek untuk kalau ada daya untuk nak hentikan gerakan dia. Okay, so dia akan menentang. Ataupun yang kedua ni, kecenderungan objek untuk kekalkan keadaan asal. Objek yang pegun akan terus kekal pegun. Okay, kecuali ada daya yang menolaknya. Dan satu objek yang bergerak akan terus kekal bergerak kalau ada objek ataupun ada daya untuk menghentikannya. Okay, so ada dua maksud kat sini, mana-mana boleh ambil. Yang B, bagaimanakah inersia objek boleh ditentukan melalui eksperimen ini? Jadi eksperimen tadi dia nak apa? Dia nak tolak supaya dia bergerak kan? So macam mana kita nak tentukan yang mana satu inersia dia besar? P ke Q? Sebab dia tak bagi jisim kat sini. Jadi kita nak tahu inersia tersebut ialah dengan melihat
masa objek itu berhenti berayun. Jadi kalau objek tersebut ambil masa yang agak lama untuk berhenti, bermaksud inersia dia besar. Tapi kalau dia berhenti dengan keadaan sekejap je, kita ayunkan dia punya sekejap je dia dah berhenti, itu maksudnya inersia dia adalah kecil. Jadi jawapan dia melalui masa objek itu berhenti berayun. Okey, C dia dah bagi jadual keputusan. P dia ambil masa sebanyak 152 saat untuk berhenti, manakala Q dia ambil masa selama 228 saat. Jadi dekat sini kita boleh tahu tak inersia dia? Mestilah boleh. Macam mana nak tahu? Okay, kita tengok yang mana masa yang paling besar dia ambil, yang paling lama dia ambil. Okey, objek yang paling banyak masa atau yang paling lama masa dia ambil ialah objek Q. So ini kita tahu bahawa objek Q lah yang paling besar. Okey, so jawapan dia adalah Q ataupun objek Q. Kenapa? Macam mana kita tahu? Sebab kita dah cakap tadi, jisim yang besar akan ambil masa yang lama untuk berhenti. Jadi automatik kat sini kita tahu Q adalah objek yang lebih besar jisim dia. Ramai jawab P tadi. Kita tengok ramai jawab P. Cucuk kata awak copy paste jawapan daripada kawan awak. Nombor 2, apakah hubungan antara jisim objek dengan masa untuk objek berhenti berayun? Jadi dia nak hubungan apa? Dia nak hubungan antara jisim dengan masa. Jadi hubungan dia semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa untuk objek berhenti berayun. Okey? Awak just buat ayat hubung kaitkan jisim dengan masa saja. Okey, kemudian 3. Apakah hubungan di antara jisim objek dengan inersia? Jadi hubungan antara jisim dengan inersia, semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Kan simple je tu. Okey? Ataupun awak cakap semakin berkurang jisim, semakin berkurang inersia. Boleh juga. Okey, mengapa kapal terbang yang besar memerlukan landasan yang panjang untuk mendarat? Ini nama yang betul. Okey, kerana kapal terbang yang besar ini mempunyai inersia yang besar. Okey, jadi bila mempunyai inersia yang besar, jadi dia sukar untuk diberhentikan. Ya, ataupun dia sukar untuk diperlahankan. Okey, that's why diperlukan landasan yang besar. Dan yang keempat, ini pun nama yang betul. 3 ciri keselamatan kereta untuk mengurangkan kesan inersia. Kita tahu inersia ni sangat berbahaya terhadap penumpang. Jadi, ciri keselamatan pertama, tali pinggang keledar. Okay, sebab untuk elakkan kita terhumpan kan. Beg udara, tak nak bagi kita terhantuk dekat depan. Dan juga penahan kepala. Supaya leher kita akan kata dilindungi lah bila ada kereta yang melanggar daripada belakang. Ada juga yang jawab memandu kereta dengan perlahan. Okey, betul juga. Sebab kalau kita mandu kereta dengan laju, dia akan menyebabkan inersia yang lagi besar. Okey. Jadi 3 ni lah jawapan yang betul, ataupun satu lagi memandu kereta dengan perlahan. Okey, itu sahaja.